Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita bertemu lagi dalam siaran secara langsung live Bual at Impak. Seperti biasa kita bersiaran secara langsung di Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Shah Alam. Kali ini kita menampilkan sosok penggiat seni yang hebat. Beliau adalah pengarah filem, pengarah drama, telemovie, penulis skrip, pelakon. Yang membanggakan kita, beliau adalah warga UiTM. Encik Azhari Zain atau Encik Zack. Ya, thank you doktor. Beliau merupakan pensyarah kanan Fakulti Filem, Teater dan Animasi. Hebat-hebat pensyarah Fita ya. Subhanallah. Thank you doktor. Alhamdulillah. Student ni mesti hebat-hebat juga. Subhanallah. Ya. Selamat datang pada Encik Zack. So Encik Zack, kita santai hari ni ya. Okey. Nak tanya apa perkembangan terbaru Encik Zack? Ada mengarah ke? Saya baru selesai penggambaran telefilm untuk Astro. Bertajuk Syurga Ini Milikmu di Kedah Darul Aman. Siapa frontline dia? Frontline dia Azman Ahmad, PU Azman. PU Azman? Ya, PU Azman. Ya. Watak-watak yang jarang PU Azman bawa. Jadi alhamdulillah dia bawa dengan baik dengan bantuan pelakon-pelakon yang lain. Okey, baik. Hari ini Bual Impak konsep kita lain sedikit. Kami bersempena dengan kemerdekaan. Kurang lebih kita ada 12 hari lagi untuk kita menyambut ulang tahun kemerdekaan 63 tahun lah. Kita membuat konsep baru, reaksi atau reaction filem Sarjan Hassan, Pejuang Askar Melayu. Saya nak tanya soalan pertama untuk Encik Zaid lah. Saya nak tanya apakah cabaran-cabaran pembikinan filem sebelum mereka? Cabaran utama sebelum mereka ialah memperkenalkan sisi filem dan konten-konten yang bagus kepada seluruh rakyat. Ketika itu filem dianggap perkara yang baru. Sebelum ini mereka hanya mendapat hiburan melalui sandiwara, bangsawan, pentas dan sebagainya. So kemunculan filem di tanah Melayu waktu itu memberi satu impak yang besar, satu escapism yang besar kepada seluruh masyarakat. Kalau kita lihat filem Melayu pertama iaitu filem Laila Majnun 1933. Pengarahnya pengarah daripada India. Ya, betul. Di mana pengarah Melayu ketika itu? Seperti yang kita sedia maklum, filem merupakan perkara yang baru. Jadi benda baru, muncullah nama-nama yang direkrut, nama-nama yang intern yang dilatih. Akhirnya mengambil masa 5 atau 10 tahun barulah muncul pengarah-pengarah hebat di kalangan anak-anak Melayu sebelum itu. Pengarah-pengarah daripada India dan pengarah-pengarah daripada Eropah masuk ke dalam Malaysia untuk menjalankan penggambaran. Saya fikir pelakon-pelakon pada masa itu banyak daripada teater, pementasan, bangsawan kan. Ya. Filem ni dari segi produksi ini sesuatu yang baru untuk mereka lah. Betul. Okey, baik. Fokus utama kita pada hari ini adalah filem Sarjan Hassan. Dalam filem itu berdurasi 1 jam 50 minit. Ada watak antagonis, protagonis, diotogonis. Boleh Cik Zack ceritakan naratif filem dan watak-wataknya? Okey, bila kita bercakap tentang Sarjan Hassan, kita tidak boleh lari daripada semangat kemerdekaan dan sebelum itu saya ucapkan salam merdeka untuk seluruh rakyat Malaysia di mana jua anda berada, di tanah air ataupun di luar negara. Sarjan Hassan ditayangkan pada 28 Ogos 1958, bermakna 3 hari sebelum Malaysia menyambut sambutan merdeka yang pertama. Itu adalah satu impak yang besar yang dibawa oleh P. Ramlee dan rakan-rakannya untuk menayangkan sebuah filem kenegaraan dan filem perang yang pertama di negara ini untuk seluruh rakyat Malaysia menyemarakkan semangat patriotisme dalam diri mereka. 1958, filem perang pertama, genre perang pertama. Banyak cabaran itu Betul. Ya. Betul. Ya. Inspirasi kisah filem Sarjan Hassan ni adalah kisah yang benar. Kisah itu sebenarnya naratifnya adalah komunis. Tetapi disebabkan pada masa itu darurat lagi, dia tak nak berlaku sabotaj lah dalam filem-filem inilah. Kalau kita ingat Sarjan Hassan, namanya betul Sarjan Hassan, berkhidmat selama 16 tahun. Beliau adalah hero askar Melayu pada itu dan masuk askar Melayu pada tahun 1946 kerana isteri dan keluarganya terbunuh dad komunis. And then apa yang menariknya, beliau dianugerahkan pingat oleh British kerana telah membunuh 54 pengganas komunis. Secara tak langsung je, Sarjan Hassan ni juga dia minat menulis tau. Dia buat pementasan pasal komunis, askar Melayu menentang komunis, dan cerita itu sampai pada P. Ramlee. And P. Ramlee minta boleh tak skrip ini, pementasan ini boleh dijadikan filem. Cuma daripada komunis tu dia tukar kepada Jepun lah. Kalau kita lihat watak-watak seperti Saleh Kamil, Saadia, Jane Samsudin, apa yang Encik Zack boleh katakan? Kalau kita lihat pembentukan watak
yang membawa karakter di dalam Sarjan Hassan sangat kuat dan sangat besar impaknya kepada pembentukan semangat patriotisme dalam masyarakat di Malaysia. Kalau kita lihat 3 watak utama yang sentiasa menonjol dalam Sarjan Hassan, iaitu Hassan sendiri, seorang lelaki yang gagah, yang tegap. Kalau kita lihat susunan pelakon-pelakon yang disusun di dalam Askar Melayu Regiment itu sendiri, lihat perbezaan antara Hassan berbanding dengan yang lain-lain. Sosok tubuhnya yang gagah, yang perkasa, itu adalah satu characterization yang diletakkan oleh P. Ramlee dan pengarah untuk meletakkan Hassan sebagai satu karakter yang besar. Dan yang kedua, kita lihat antagonis yang dibawa oleh Buang. Kalau kita lihat dari segi namanya sendiri, Buang bermakna tersisih daripada masyarakat, satu karakter yang ingin ditonjolkan malah lebih daripada segala-galanya dalam filem ini. Bagaimana watak ini seperti dalam dialog terakhir Hassan, kita tidak mahu bangsa kita seperti ini yang akan merosakkan bangsa kita. Maknanya watak sosok P. Ramlee itu watak yang paling sesuai. Ya, betul. Sebelum tu kita tengok 1996 dia melakukan watak hantuah pun menjadi ya. Ya, betul. Baiklah, kita teruskan kepada reaksi yang pertama. Okey, Encik Zack, reaksi yang pertama adalah reaksi pengenalan. Reaksi pengenalan. Apakah signifikan pengenalan dalam setiap filem? Pengenalan merupakan satu window, satu jendela untuk memberi input kepada penonton untuk menghayati dan mendalami cerita ini, the journey of the story. Jadi bila kita lihat dalam pengenalan babak Sarjan Hassan itu sendiri, Hassan memperkenalkan dirinya sebagai anak yatim piatu. So kalau kita lihat dari sudut namanya sendiri yang dibentuk, ini adalah unsur-unsur Islamik dan unsur-unsur patriotisme yang sangat tinggi, mengambil daripada sirah baginda Rasulullah, nama cucu baginda Rasulullah yang menjadi khalifah ketika itu dan mengorbankan diri dia menyerahkan kepada Muawiyah. So kita lihat pengenalan ini memperkenalkan nama Hassan dan anak yatim piatu. Ini memberi kekuatan kepada audiens untuk merasa simpati dan akhirnya sayang pada karakter ini apabila dia bangun untuk menyelamatkan bangsa dia dalam filem ini. Terbaik, Encik Zack. FM boleh mainkan? Aku bernama Hassan, berpangkat sarjan dari Askar Melayu. Aku ingin menceritakan serba sedikit riwayat hidupku. Ibuku telah meninggal dunia sejak aku masih kecil, dan aku dibesarkan oleh ayahku. Apabila umurku meningkat 10 tahun, ayahku pula meninggal dunia. Dan di sanalah aku merasa diriku keseorangan. Baik, Encik Zack. Secara teknikalnya, pembuka filem ni adakah secara ad hoc atau selepas post production ke macam mana? Saya faham apa yang ingin disampaikan oleh pengarah dan pasukan penerbitan Sarjan Hassan. Barangkali scene memperkenalkan diri ini diwujudkan selepas filem ini selesai untuk memberi kekuatan kepada filem ini sendiri bahawa keseluruhan perjalanan kisah Sarjan Hassan ini dibawa oleh Hassan, seorang anak yatim piatu yang menyertai askar regimen yang akhirnya berbakti kepada negara, dan ini memberi tanggapan yang sangat kuat kepada audiens untuk mengikuti setiap kisah hidup Hassan daripada dia kecil sehinggalah dia berjaya. Saya fikir itu adalah satu pembuka filem yang baik bagi Sarjan Hassan. Betul, kan? betul. Dengan pakaian istiadatnya cantik, mungkin dia telah dianugerahi bintang. Betul. Memang cantik lah. Focal point dan sosok P. Ramlee tu songkok sangat. Memang cantik lah. Sesuai. Okey, baik, kita teruskan kepada reaksi babak kedua. Menampilkan pelakon sampingan. Kita panggil supporting character di dalam cerita ini untuk menggerakkan cerita. So babak ketiga ni menceritakan kisah Jane Samsudin. Dia nak minta mohon kepada bapanya untuk masuk askar. Dan bapanya perkenankan. Tetapi di situ kita nampak Hassan rasa cemburu kerana bapa angkatnya tidak membenarkan dia masuk askar. Kita boleh mainkan? Bapak bacakan surat khabar hari ini, Pak? Belum lagi. Kenapa? Bapak, pasukan Askar Melayu berkehendakkan orang-orang baru, Pak. Bolehkah Aziz menjadi askar, Pak? Baiklah, Bapak izinkan. Yeay! Hei, pengecut!
Engkau bila pula nak jadi askar? Alah, engkau mana berani lah. Mila, dia apa cakap? Dia mau jadi sojar lah. Ayah Pak Lebel. Buat butuh-butuh cakap, ha? Ini Haji tak boleh jadi soya. Butuh-butuh jadi soya. Hasan boleh jadi soya. Dia maya gemuk. Dia tak maya kuat lah. Apa lu pikir Haji tak kuat? Ayah Pak Lebel. Haji punya balan sama ngau satu macam. Satu kali angkat sinapang. Lain kali sinapang angkat dia, ha? Lu merepek saja lah ni. Mana ada senapang ke orang? Ayah, Mina. Lu tak percaya, nanti lu tengoklah. Benar kata-kata Aling tu, Pak. Pak, izinkanlah saya pergi bersama Haji menjadi askar, Pak. Hasan, Bapak lebih suka kau tinggal di sini untuk menolong Bapak. Gua pulang, ha? Hasan, lu punya papa cakap atak butut. Kalau lu masuk soyat, Ajit pun masuk soyat. Lu mau nanti siapa atak jaga? Lu tak usah susah hati, ya? Gua pulang, ha? Baik, Jazai. Kalau dari segi sejarah, Majlis Raja-Raja Melayu mendesak British supaya menubuhkan regimen askar Melayu pada 1932. Dan akhirnya pada Februari 1933, rekrut pertama sebanyak 25 orang telah dipilih. Askar Melayu, orang Melayu lah, anak-anak Melayu lah, daripada 100 orang. Masa tu dia tak panggil regimen lagi, dia panggil Kompani Percubaan Pertama. Yang menariknya ni, pada tahun 1932, British membeli estate Ladang Getah DPD untuk dijadikan pusat latihan rekrut askar Melayu. Dan secara beransur-ansur pada 1935 dan ke atas, pengambilan askar-askar Melayu itu dipertingkatkan lah. And in fact, pertempuran pertama adalah pada 8 Disember 1941. Itu ada real battle menentang Jepun di Pantai Cinta Berahi di Kelantan. Kalau kita lihat tadi, ada watak komedi Ahling dan Mina. Boleh Encik Zaid terangkan? Okey, kalau kita lihat dari sudut pengendalian babak itu menggambarkan bagaimana Aziz mendapat restu daripada ayahnya untuk menyertai askar Melayu Diraja dan keinginan Hasan untuk juga menyertai, tetapi diminta oleh orang tuanya untuk berada di kampung dan menolong dia. Kalau kita lihat dari sudut yang tersirat, yang penting yang tersirat, apa yang kita nampak subteks di belakang babak ini ialah watak Ahling itu sendiri, satu susuk watak bangsa yang lain yang melihat ketokohan dan melihat aura dan karisma yang ada pada Hasan itu sendiri. Seorang bangsa yang lain yang melihat kegagahan dan ketokohan yang ada pada Hasan berbanding pada karakter Aziz. Jadi kita lihat bagaimana tulusnya semangat kemasyarakatan dan semangat kekeluargaan. Ini bukan soal bangsa tapi soal keluarga di antara Ahling, Mina dan Hasan, di mana budak ini membesar di depan mata mereka. So kalau kita lihat kedua-dua watak inilah yang mencetuskan rasa simpati, senyuman pada setiap penonton yang menyaksikan Sarjan Hasan berkali-kali over and over again. Itu subtext yang wujud dalam sini. Kalau tengok skrip tadi cakap Aziz senapang yang angkat Aziz, bukan Aziz yang angkat senapang. Betul. Itu secara ad hoc ke apa? Itu sebenarnya barangkali secara ad hoc, tetapi itu adalah luahan yang jujur yang datang daripada pelakon, yang kita katakan sebagai subtext spontan, subtext yang dapat bermain di fikiran masyarakat. Baik, terima kasih. So kita teruskan kepada babak keempat. Okey, babak keempat menunjukkan shot atau scene Jepun telah mendarat di Kota Baru, dan sebelum itu Jepun juga telah menggabung Pearl Harbor, pangkalan tentera US yang berpusat di Hawaii. Dan boleh kita mainkan FM? Mama tak banyak ni hari Pak. Bapak nasi sikit Pak ya. Kita mengganggu siaran ini. Angkatan Udara Jepun telah mengebom Pearl Harbor, kubu Amerika Syarikat di Lautan Teduh. Banyak kerusakan telah berlaku. Pasukan tentera laut Amerika sekarang Pearl Harbor kena bom.
ini pasukan kapal-kapal terbang Jepun telah mengebom bandar Singapura. Dan inilah berita yang terakhir. Askar-askar Jepun telah mendarat di Kota Baru. Pasukan Askar-askar Jepun telah mendarat di Kota Baru? Ya, Jepun telah pun mendarat di Kota Baru. Dengar sini askar-askar semua. Awak semua boleh lekas makan. Sudah makan, kita akan berangkat ke dalam hutan. Baik Jazak, dari segi garis masa dalam babak ini, kita lihat dia start dengan Pearl Harbor, kemudian Jepun bom Singapura, kemudian barulah Jepun mendarat. Sebenarnya garis masa itu salah sebenarnya. Patutnya Pearl Harbor dulu dibom, darat di Kota Baru, dan barulah Battle of Singapore pada Februari 1942. Yang menariknya, saya fikir ramai yang tak tahu, sebenarnya serangan ke atas tanah Melayu ni telah dirancang lama. Sebab Jepun bom Pearl Harbor. Selepas dia bom Pearl Harbor pada 7 Disember, 1 jam selepas mereka bom Pearl Harbor, Jepun telah mendarat di Kota Baru. Ketika itulah bermulalah penaklukan Jepun di Asia Pasifik lah. Jepun menduduki, menawan tanah Melayu dalam masa sebulan 23 hari. So maknanya dia turun daripada Kelantan, dia pisahkan skuad dia ke Kuantan dan Sungai Perak. And pada masa sama, ramai yang tak tahu, Jepun bukan hanya bermula di Kota Baru. Dia juga standby di Singgora, di Siam. Siam telah membuka laluan daripada atas di Bukit Kayotam. And then tacticalnya, Jepun menawan lapangan kapal terbang di Alostar, di Butterworth. Dan yang menariknya, penggunaan basikal. Apa yang Encik Zack boleh ulas? I think dari segi saintifiknya, basikal adalah sebuah kenderaan yang memudahkan pergerakan sama ada di darat maupun di pinggir-pinggir sungai tanpa memikirkan tentang jalan ataupun laluan yang belum diteroka. So itu kebijaksanaan Jepun. Ringan, boleh angkut, betul. Kan? Senang, laju. Jadinya Battle of Singapore adalah titik akhir penyerahan British kepada Jepun. Salah satu sosok yang paling utama di situ adalah Lieutenant Nan. Pertempuran di Bukit Candu. Akhirnya pada 15 Februari 1942, Jepun telah berjaya menakluk tanah Melayu dan Singapura. Kurang lebih 2 bulan. Ya, daripada shot tadi. Itu shot daripada klip-klip yang lain kan digabungkan kan? Ya, betul. Betul. Kita namakan dia sebagai montage. Montage. Menggabungkan event-event yang berlaku sepanjang Perang Dunia Kedua tu. Semasa pendudukan British, orang Melayu ingat British akan memerintah, menjajah tanah Melayu selama-lamanya. Tetapi bila Jepun datang, diorang fikir, British ni boleh dikalahkan kan? Betul. Boleh dikalahkan Betul. And Jepun pula cakap, British takkan balik lagi lah. Dengan kuasa Allah Ta'ala, bom atom di Hiroshima, di Nagasaki jatuh, Jepun serahkanlah dan British kembali balik. Bila British kembali balik, mulalah wujud semangat jati diri orang Melayu, patriotisme, bukan untuk mengangkat senjata, untuk mendapatkan kemerdekaan dengan permainan politik, psikologi dan sokongan Raja-Raja Melayu di sini. Okey, baik. Kita rehat sebentar dan kita akan berjumpa lagi selepas ini. Hai, tema yoroshi. Hai. Umai, apa mau kak? Siapa yang nama buang, Mister?
Saya semua tahu pasal ini kampung, Master. Saya boleh kasih tahu sama Master mana baiknya orang, mana jahatnya orang, Master. Yoshi, bagus tu. Oi Bong, umai kerja sama Master. Jadi kembetai, okey? Okey, Master. Saya suka, Master. Oi, hai. Atarashi sasu yate kudasai. Hai. Sekarang pergi tukar baju. Terima kasih, Master. Oi Bong. Ya, Master. Umai pergi cakap kampung orang. Siapa-siapa orang pun tara boleh main radio. Ada siapa-siapa orang main radio, umai tangkap pergi Maraka. Kabar apa dong? Hah? Baik, Master. Master, saya punya pangkat besar kan, Master? Oh, besar kok. Macam watashi, banyak besar kok. Baiklah Encik Zack. Ya. Penghayatan watak buang oleh Saleh Kamil. Kita selalu percaya Saleh Kamil merupakan seorang pelakon yang hebat dalam filem-filem Melayu, sejarah filem-filem Melayu. Beliau selalu muncul dengan watak-watak yang cukup kuat untuk menggerakkan emosi penonton untuk melihat, sehingga ada yang begitu marah dengan wataknya. Begitu juga dalam watak buang yang dimainkan dalam Sarjan Hassan, kita boleh lihat bagaimana dia mengganggu emosi penonton-penonton untuk merasa marah dan kecewa dengan sikap dan perwatakan yang dibawa oleh Buang, yang menyebabkan semakin besar kemarahan yang dicetuskan oleh Buang, semakin besar semangat patriotisme yang dapat disuntik dalam filem ini. Itu kekuatan yang dibawa oleh Buang yang kita katakan sebagai bigger than life. Dia lebih besar daripada watak Hassan, dia lebih besar daripada watak Aziz, even dia lebih besar daripada watak kompitai Jepun sendiri. Jadi di situ kita lihat kemampuan Saleh Kamil yang saya fikir masih belum dapat diuji oleh mana-mana pelakon sehingga hari ini. Antara watak villain dalam filem Melayu pada itu adalah yang selalu dilakonkan adalah Eskandar Risman. Ya. Kalau kita letak Eskandar Risman sebagai Buang, macam mana penglihatan dia rasanya? Saya rasa memang ya, dua-dua mempunyai karisma yang berbeza dalam lakonan, tetapi Saleh Kamil membuktikan bahawa mimik muka, permainan mata dan body language-nya cukup untuk mencetuskan kemarahan dan emosi penonton sewaktu menyaksikan Sarjan Hassan. Dan ini juga menggerakkan semangat patriotisme yang tebal dalam diri masyarakat untuk memikul tanggungjawab untuk menjadi benteng terakhir mempertahankan negara dalam bila-bila masa. Dan tadi skrip Buang cakap, bos, pangkat saya besar kak. Ya, besar. Itu menunjukkan bahawa Buang ketika itu dahagakan kuasa. Kan, dahagakan pangkat. Dan kemungkinan Buang ketika itu dibuli. Dia tidak dia disisihkan. Dia tak popular seperti Aziz kan. So apa yang kalau kita lihat dalam rentetan babak-babak sebelum itu, Buang diwujudkan daripada kecil lagi. Zaman dia budak, dia tag team dengan Aziz, membawa aura-aura negatif dalam filem ini. Sehingga dia besar, dia juga membawa aura yang negatif sesuai dengan nama dia, Buang yang terbuang, tersisih, tidak diperlukan dalam masyarakat, dan dia menguatkan lagi negatif impact itu dengan menyertai pasukan kompitai Jepun ini, mata-mata Jepun. Dia menyertai, masuk ke dalam pejabat polis Jepun itu sendiri pun sudah menimbulkan kemarahan masyarakat. So dalam mana-mana kisah perang, dalam mana-mana kisah naratif akan ada satu watak pengkhianat bangsa, dan kali ini dibawa oleh Saleh Kamil untuk watak Buang ini sudah cukup untuk mencetuskan keinsafan kepada masyarakat. Kalaulah karakter Buang itu ikut Aziz masuk askar Melayu, adakah Buang akan jadi pengkhianat juga? Kalau kita lihat kenapa dia tidak menyertai Aziz, memang dan naratifnya disusun sedemikian rupa. Kalau dia menyertai Aziz, maknanya dia memilih satu jalan yang lain daripada naratif yang disusun dalam Sarjan Hassan. Tujuan dia ialah dia berada di kampung, dia menyertai Jepun, dan dia memporak-perandakan kampung itu sehinggalah Hassan kembali ke kampung dan membela masyarakat kampung. Naratifnya disusun sedemikian rupa untuk memberi kepada gambaran kepada masyarakat bahawa jangan ada anak-anak bangsa kita cacat sedemikian rupa. Baik, terbaik. Kita teruskan kepada reaksi babak ke-8. Sin, Bab. Berita Papa. Okey, teruskan reaksi babak radio dahulu. Kenapa, Pak? Orang putih tak akan balik ke Malaya lagi. Jepun telah berkuasa seperti Asia. Apa yang putih ya? Putih tak hantu orang putih ya? Jalan! 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 Jalan!
Kasih dulu sini. Jemput sama matahari. Wah, panas sama dia. Jemur sama ada orang 5 jam sini. Lepas itu lu kasih masuk dalam lokap. Jangan susah. Nanti aku cakap sama dia. Kau masuk ke dalam. Buka mata semua. Selamat pagi, Cik Buang. Ustaz dia akan bagi pun. Selamat pagi. Mari sini. Pakcik kenal budak tu? Dia baru lepas kena tangkap sebab dia menyiarkan berita-berita radio. Pakcik ada simpan radio kan? Tidak. Bagus. Mana Salma? Dia keluar. Keluar? Banyak kerja. Oh. Tak apalah. Lain kali lagi saya datang. Bila waktu dia senang ya. Oh, korang semua degil ya? Kamu kata tengok matahari? Hah? Hah? Kau keras kepala ya? Oh, degil ya? Degil ya? Tak tahu lah. Keras kepala semua ya? Keras kepala semua ya? Hah? Keras kepala semua ya? Bawa dia pergi lokap. Kita tangkap dong biar anak ini. Bawa! Baik Jazai, ini adalah penampilan pertama Buang memakai pakaian tentera Jepun. Sehingga mendada, nampak kesombongan itu. Karakter villain, karakter antagonis itu lebih menyelam. Perubahan karakter Buang begitu ketara. Sebenarnya sebelum dia pakai pakaian Jepun tu pun kita dah nampak image negatif yang dibawa waktu dia zaman kanak-kanak membuli Hasan, dan sikap bermuka-muka yang dibawa waktu dia masuk ke pejabat Jepun, Balai Polis Jepun tu. Dan bila dia memakai pakaian seragam Kampitai Jepun ini, lebih menyerlahkan negativity, sisi-sisi negatif yang dibawa oleh Saleh Kamil. Kalau kita lihat dari sudut intonasi suaranya, sebutan matanya, sebutan suaranya, dan rokok yang dihembuskan ke muka cikgu pada cikgu dia tu, maknanya sifat kurang hajar yang ditunjukkan itu cukup kuat untuk menggambarkan betapa negatifnya anak bangsa kita yang menyertai haliran di sebelah kiri ni. Itu yang cuba disampaikan dalam babak ni. Ya, baik, di situ juga kita dapat lihat kekejaman tentera Jepun di tanah Melayu banyak. Terutamanya kisah-kisah perhambaan seks, penindasan ke atas kaum Cina tu, pembunuhan beramai-ramai, banyak kubur-kubur besar yang jumpai di sekitar tanah Melayu ya. Baik, FM, kita teruskan kepada babak ke-8. Babak ke-8 kita nak fokuskan kepada watak Aling. Apa ni terus semua busuk-busuk leh? Babuk punya Yipun sudah angkal loh. Mira, semalam satu Yipun, Ustaz punya Yipun sudah mati loh. Satu Yimatan pun sudah pijau. Pong. Siapa kan sebut sah? Kolila. Apa tu kolila? Bolo punya orang. Kolila itu hutan punya orang loh. Itu lawan sama Yipun loh. Piang. Oh, ni ambil duit ni. Ngok pulang oh. Baiklah. Ayo. Lupian nama Aling. Ngopian nama Aling. Ngopian nama Aling. Ngopian silala nama Atu. Ngopian Aling Yantan nama Akau. Tolong lepas loh. Jalan. Sana. Oh jalan. Ngopi lah. Ngopi lah. Ngopi lah. Ngopi lah. Astaga. Aling, apa macam? Lu punya kepala banyak baik, ha? Lu boleh ingat lu punya mak, lu punya bapak, lu punya datuk, lu punya nenek, ha? Itu bukan ngopnya si Lala lah. Jadi? Orang lain punya si Lala lah. Oh. Apa macam Aling? Ada baik? Ngop sekarang tak baik lah. Tapi semua orang kampung tak cakap Ajit Sutak kena tangkap, lu Sutak mati lah. Ya, betul. Memang Haji sudah kena tangkap. Tapi gua dapat lari. Aling, kampung apa macam? Ada baik? Oh, si kalang kampung banyak susah.
Abang suka ke leja jali kempitai. Hali-hali puyo-puyo sama Salema. Lia bilang, Lia mau kawin dua orang. Gue juga ingat itu macam Aleng. Oh. Aleng, lu mesti tolong sama gua. Oh. Lu tahu apa pasal gua datang sini? Gua tak tahu apa pasal. Pasal lu punya kebun ada dekat sini. Gua kasih lu satu surat. Lagi 2 hari, lu mesti datang ini tempat, ini jam. Gua ada dekat sini, ha? Ingat, jangan kasih tahu lain orang, ha? Tak cakap orang tahu. Bagus. Okey, baik. Menariknya, ini adalah filem pertama Len Hussein berlakon dalam filem. Namanya adalah Hussein, dia adalah seorang mualaf Cina lah. Saya nak tanya pada Encik Zack, peranan watak Cina dalam filem-filem Melayu, adakah kebanyakan peranannya adalah peranan komedi, supporting saja ke, bagaimana? Kalau kita lihat dalam karya-karya P. Ramlee, watak-watak Chinese ini merupakan watak-watak dipanggil comic relief, untuk meredakan keresahan, meredakan emosi yang besar yang ditimbulkan oleh watak-watak villain dalam kisah ini. Jadi seperti dalam Sarjan Hassan, watak Ling yang dibawa oleh Hussein tadi, menghidupkan suasana yang memberi kelegaan, meringankan bebanan perasaan yang ditanggung oleh penonton sewaktu menyaksikan kisah ini, malah membawakan satu emosi yang positif bila Ling bertemu dengan Sarjan Hassan, memberikan harapan bahawa sesuatu yang baik akan berlaku selepas pertemuan ini. So ini memberi gambaran dalam masyarakat kita, bagi setiap penonton yang menyaksikan Sarjan Hassan, bahawa di keliling kita akan ada watak-watak comic relief ini, dan khususnya dibawa oleh bangsa-bangsa yang lain yang sebenarnya nampak kekuatan di mana kedudukan bangsa kita sendiri. Tetapi P. Ramlee lebih memilih untuk meletakkan mereka sebagai watak-watak positif, comic relief yang menghidupkan cerita. Baik, terima kasih. Kita teruskan kepada reaksi babak ke-9. Yap. Hassan! 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 Yes, Captain. Hassan, the war's over. The war's over, sir? It's finished. The Japs surrendered this morning. You mean? I mean the war's over. Happy Suda, it's finished. The war is over, huh? The war is over. The war is over. Hooray! The war is over. Kawan-kawan, mari sini. Legas, semua legas. Ini ada kabar yang baik. Peperangan sudah habis. Kita sudah menang dan Jepun kalah, ya. Besok kita semua boleh pulang. Boleh tengok anak istri, ya. Dari itu mari kita awal tadi klip buang penggunaan radio diharamkan. Sebab apa? Jepun cuba menangkis berita-berita daripada tentera-tentera berikat. Perang telah tamat sebab gugurnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Kalau kita lihat dari babak tersebut, ada scene-scene persenjataan perang. Apakah cabaran-cabaran sebagai seorang pengarah filem untuk mengendalikan scene tersebut? Dalam filem-filem perang, saya tak pernah buat lagi lah filem perang. Mudah-mudahan saya berdoa saya dapat peluang untuk mengarahkan sebuah filem patriotisme dan perang. Tapi kalau kita lihat dari sudut strategi menguruskan babak-babak peperangan, bukan sekadar pelakon, malah seluruh unit produksi yang terlibat perlu mempunyai fokus dan kemahiran yang tertentu untuk mengendalikan seluruh pergerakan peperangan ini dalam masa yang ditentukan. Dan bukan sekadar dari sudut teknikal, malah peralatan-peralatan yang spesifik, contohnya senjata, letupan, darah, efek dan sebagainya perlu diselaraskan dengan sempurna supaya impak yang nak diwujudkan itu sampai kepada penonton. Kalau kita lihat contohnya babak perang tamat tadi, kalau kita letak sebelah bersebelahan dengan
peperangan meletus Perang Dunia Kedua, tidak ada manusia dalam sejarah yang merasa gembira dengan peperangan. So, kalau kita lihat dalam babak peperangan tadi ditunjukkan kengerian, kegerunan, kesakitan dan kecemasan yang begitu tinggi. Jadi babak perang tamat ini menggambarkan kelegaan dan masa untuk kita panggil climax untuk membalas rasa marah dan rasa geram penonton dengan apa yang dilalui, dibalas dengan keperwiraan yang ditunjukkan oleh Sarjan Hassan yang mencetuskan kesedaran dalam setiap penonton yang menyaksikan. Cerita ini relevan daripada zaman dahulu 1958 sehinggalah hari ini. Bila kita lihat, kita tercetus di hati kita ingin menjadi pembela negara. Itu yang diterapkan oleh pemimpin-pemimpin kita di UiTM, bahawa setiap graduan, setiap mahasiswa di UiTM adalah benteng terakhir membela masyarakat dan membela anak-anak bangsa di bumi bertuah ini. So ini yang cuba digambarkan oleh babak perang tamat tadi. Saya setuju. Bukan hanya benteng terakhir, benteng yang paling harapan. Ya, betul. Okey, baik. Kita teruskan kepada babak yang terakhir. Ini babak ni memang babak yang sering diingati. Banyak dia memang di sosial media. Sini kawan-kawanku sekampung. Aku berharap janganlah hendaknya ada lagi manusia yang seperti ini di tanah air kita. Kerana manusia yang seperti inilah yang akan merusakkan keturunan kita. Ya, memang bangsa kita masih muda dan masih lemah. Aku tak peduli itu semua. Harapanku hanyalah kita sama bangsa bersatu padulah hendaknya. Tuhan selamatkan Hasan. Baik, Cik Zaid. Ya. Penghayatan watak Sarjan Hassan P. Ramlee di penghujung filem. Boleh Encik Zaid terang? Itu mempunyai nilai-nilai patriotisme yang sangat tinggi dan ini merupakan penutup kepada klimaks yang begitu sempurna. Dan kalau kita lihat diungkapkan oleh Hassan sendiri bahawa jangan ada anak-anak bangsa kita yang seperti ini yang akan merosakkan keturunan bangsa kita. Jadi ini merupakan satu ungkapan yang sangat kuat. Kalau kita lihat dalam sisi peperangan dalam Sarjan Hassan merupakan peperangan di antara Jepun dan British, tetapi pertarungan yang sebenar adalah pertarungan bangsa itu sendiri, Melayu yang positif dan Melayu yang menjadi pengkhianat. Dan akhirnya ditunjukkan bahawa yang mengkhianat itu tidak akan mempunyai apa-apa tempat di mana-mana tempat di bumi ini. Dan diusulkan dalam babak ini sendiri bahawa kita tidak mahu anak-anak bangsa kita memiliki sifat yang seperti ini yang merosakkan keturunan kita. Saya setuju. Itu adalah babak perakhiran yang sangat perfect ya. Betul. Lepas tu memang habis. Betul, selesai. Tak ada tutor, tak ada skrip lain dah. Selesai. Betul. Kepentingan filem sejarah dalam membentuk semangat patriot generasi muda. Okay. Orang cakap kita go for trend. Cerita-cerita cinta kan. Kalau filem sejarah ni tak untung. Apa pandangan Encik Zaid? Kalau kita lihat, kita masih belum mencuba sebuah kisah-kisah peperangan yang menggambarkan kisah sebenar seperti Bukit Kepong, Sarjan Hassan, Lieutenant Adnan dan sebagainya. Kalau kita cuba, kita lihat Pascal mencetus fenomena, mencapai keuntungan yang besar. Jadi saya yakin bahawa filem-filem sedemikian, filem-filem ini masih memiliki tempat yang tinggi jika digarap dengan baik dan mempunyai semangat patriotisme yang kuat. Malah kalau kita lihat lagu UiTM itu sendiri, watikah yang dimiliki kan ku semat di hati. Ini satu ungkapan yang begitu besar bahawa setiap graduan UiTM ada 600,000 seluruh pelusuk Malaysia termasuk di luar tanah air akan memiliki nilai ini. Kalau kita keluarkan sebuah kisah patriotisme seperti ini, sekurang-kurangnya seluruh warga UiTM akan merasa sentuhan ini. Betul. Filem yang mengikut trend ini teruskan. Ya. Tetapi filem sejarah, filem patriotisme ni jangan tak ada langsung.
bila ni Cik Zaid rasanya akan mendapat tawaran tu kan? InsyaAllah saya mohon doa semua, mudah-mudahan kita dapat sebuah naskah yang baik daripada Dr. Khairuddin untuk menghasilkan sebuah karya naskah yang baik untuk saya ketengahkan, dan saya dan rakan-rakan dapat hasilkan bersama dengan alumni UiTM yang berada dalam industri filem ini untuk sama-sama hasilkan sebuah filem patriotisme yang memberi impak kepada masyarakat. UiTM terbitkan Ya, insyaAllah UiTM terbitkan. Jalan cerita dia tak? Jalan ceritanya adalah bagaimana pahlawan di Malaysia ini adalah anak-anak jati UiTM itu sendiri. Ya, dan saya harap impak akan terus menghasilkan sesi-sesi sedemikian untuk terus mengingatkan kita bahawa kita masih ada perjuangan yang mesti kita teruskan. Terima kasih kepada Encik Azhari Zain atau Encik Zaid Azhari, pengakhiran siri Buah Impak kita yang sangat bersemangat. InsyaAllah kita jumpa lagi pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.